bau ketiak, Allahu Rabbi. Hilang khusyuk. Pakailah wangi-wangi menghadap Allah. Pakai cantik-cantik wangi-wangi, tak mahal mana minyak wangi. Dulu ada jual kat sana tu. Jangan kedekut beli. Tak boleh beli sebotol, beli 2 botol. Apa susah? Beli banyak-banyak, tak apa. Kita nak menghadap Allah. Kita kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak nak jaga, tak nak beli berwangi-wangi ketika solat. Itu dituntut sunat. Pakai wangi-wangi. Nak menghadap girlfriend pun, kalau busuk bau ketiak girlfriend pun coba lagi. Allahu Rabbi. Siapa nak dekat dengan kita? Ini dengan Allah. Lebih lagi kita pakai wangi-wangi, malaikat suka berwangi-wangian kita itu. Sunat baik. Menghadirkan hati dalam solat. Solat dimulakan dengan menanam azan, mahu mempersembahkan solat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang lain, bukan kerana makhluk. Ada orang semayang kerana makhluk, sebab dia tengok semua orang semayang, dia pun semayang. Orang semayang sunat, dia semayang sunat. Tapi kat rumah tinggal ba'diyah qabliyah, tu tak jadi. Kena betul-betul lillahi ta'ala, yang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin semuanya. Kemudian solat itu dirasakan seperti solat terakhir dan dilakukan sebaik mungkin. Mungkin lepas tu kita tak ada lagi solat, Allah dah jemput kita, tak ada peluang lagi untuk kita berubudiah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Solat didirikan dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah, mengharapkan agar Allah menerima ibadat kita. Jangan kita rasa ibadat kita itu dah diterima oleh Allah. Rasa takutlah bahawa ibadat kita tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita lepas solat kita istighfar. Istighfar tu bukan minta ampun atas dosa-dosa kita yang lain. Dosa ketika kita melakukan solat itu, yang banyak lalainya, yang banyak cuainya, ini fikir macam-macam, Lee Chong Wei kalah, GST datang, siapa dia MO1, habis semua kita fikir. Semua masuk dalam kepala dah. Ni korban macam mana ni, lembu dah mahal, dah batu lebih pula satu bahagian, dulu 300 je, mana nak korek duit. Macam-macam kita fikir. Itu sebab kita istighfar kepada Allah dan duduk dulu, jangan cabut. Orang yang duduk dulu itu sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallihi alladhi shalla fi ma lam yahdus taqul Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya malaikat berdoa untuk seseorang kamu selama mana dia masih berada di tempat solatnya. Selagi dia masih lagi di tempat solat yang dia bersolat padanya, kita sembahyang tu kita duduk, tak berubah lagi. Selagi dia tidak berhadas, didoakan oleh malaikat, Allahumma firlahu Allahumma arhamhu, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah baginya, kasihanilah orang ini. Tuan-tuan minta doa tak dekat orang soleh, dekat Tok Syekh, orang alim, tolong doakan saya ya, sebab anak nak ambil pesa, tolong doakan saya ya agar tubuh badan saya sihat, tolong doakan saya ya agar kita dapat melaksanakan fardu haji dan balik dengan selamat, dapat haji yang mabrur. Kita minta doa tak dengan orang saleh? Minta kan? Orang-orang soleh itu berdosa ke tidak? Ada tak pernah buat dosa? Ada, kerana dia bukan maksum. Kalau dengan orang-orang begini pun kita minta doa, doa para malaikat yang tak ada dosa tak nak kan? Yang lebih lagi maksumnya, tak pernah buat dosa, tak nak ke malaikat doakan kita? Sehingga kan kita tak yakin dengan sabdaan Nabi SAW tu, barang siapa yang masih lagi duduk lepas semayang kita dah cabut dah, keluar dah, kita beralih tempat jauh dah, duduk tetap di situ sampai habis. Itu adab di dalam solat, mengikut imam, ikut sampai habis. Dalam solat ada adab. Selagi imam tak beralih, jangan kita beralih. Tinggal lagi kita ini tak belajar adab. Belajar adab mengikut imam. Selagi imam belum beralih, jangan kita beralih. Tunggu sampai habis imam berdoa.
kecuali kita ada urusan sakit perut, nak apa ni, urusan musafir, nak balik rumah hantar isteri pergi pusat dialisis misalnya. Tapi selagi kita ada peluang, duduk sampai habis, jangan kita berubah. Itu di antaranya. Baik. Kemudiannya menghadirkan hati di dalam solat dan memahami bacaan di dalam solat, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innal musalli yunaji rabbahu azza wa jalla falyanzur ma yunajihi wa ma yahjar ba'dukum ala ba'dil bil Qur'an. Sesungguhnya orang yang solat itu sedang memunajat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia memerhatikan apa yang dia munajatkan itu, dan janganlah pula sebagian kamu menguatkan suara mengatasi yang lain dalam bacaan Al-Quran. Iaitu kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan Allah, fahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam suratul Fatihah, kita kena tahu apa yang kita lantun, apa yang Allah jawab kepada kita. Bukan sekadar kita baca Bismillahirrahmanirrahim.